Salam sejahtera. Saya Mio Razak bin Mio Abdul Rahman daripada Sahabat Alam Malaysia ingin berkongsi dengan rakan-rakan semua berhubung inventory perhutanan komuniti. Tujuan kita mengadakan inventory ini pertamanya adalah merekod maklumat sumber flora tempatan. Apa yang dimaksudkan flora? Secara mudahnya, maksud flora adalah segala pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan termasuk pokok-pokok yang renik, herba, rotan, ulam-ulaman dan sebagainya lah. Keduanya, kita merekod maklumat sumber fauna tempatan yang saling berkait, berkepentingan dengan flora sedia ada, berkepentingan kepada penduduk setempat dan dikategori sebagai terancam dan endemik. Sebagai contoh paling mudah, beberapa spesies di Malaysia yang dikategori sebagai terancam dan endemik iaitu contohnya keruing paya, keruing padi, balau putih. Itu contoh antara pokok-pokok yang terancam dan hampir pupus. Begitu juga pokok-pokok endemik, spesies pokok yang endemik yang hanya terdapat di kawasan tertentu sahaja. Kita akan rekodkan sebagai contoh bunga Rafflesia atau lebih mudah dikenali bunga pakma. Apa yang dimaksudkan dengan fauna? Fauna itu meliputi segala jenis hidupan liar daripada mamalia besar seperti monyet, kijang, rusa, termasuk hidupan liar yang agak kecil seperti burung-burung, ular dan serangga-serangga. Itu yang paling kecil. Kita masuk kepada objektif kita mengadakan inventory. Objektifnya adalah sebagai satu medium rujukan penduduk setempat bagi tujuan perancangan sosioekonomi dan perancangan guna tanah di masa hadapan, walau bagaimanapun ianya bergantung kepada kesesuaian penduduk setempat. Sebagai contoh, tujuannya untuk digunakan merekod tumbuh-tumbuhan yang dimakan, tumbuhan yang digunakan untuk bahan pembinaan dan untuk tujuan upacara. Di samping itu, kita merekod hasil penanaman semula hutan. Contoh, berapa jumlah pokok yang hidup setelah projek penanaman semula. Kesimpulannya, objektif ini bergantung kepada keperluan dan keupayaan komuniti tersebut. Untuk melakukan kerja-kerja inventory ini, kita memerlukan beberapa peralatan khusus. Pertama, kita memerlukan peta topografi atau peta wilayah adat atau peta komuniti kawasan yang nak dilakukan inventory. Kedua, kita perlu ada alat GPS untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat yang kita akan tanda. Ketiga ialah pita ukur yang mempunyai jarak 50 meter ataupun yang lebih baik lebih daripada 50 meter. Kemudian nombor 4 iaitu pita ukur diameter. Tujuannya untuk mengukur ukur lilit sesuatu pokok. Kelima, kayu pancang atau kayu penanda setiap poin. Keenam adalah pita yang berwarna merah dan putih. Dan terakhirnya, tali sekiranya kita perlu. Seterusnya ialah asas kerja inventory. Pertama, kita perlu menanda kawasan inventory di peta topografi atau peta wilayah adat atau peta komuniti. Selepas itu, keduanya kita membahagi
kawasan inventory kepada petak berbentuk empat segi di peta topografi atau peta wilayah adat atau peta komuniti kepada jarak 100 meter menegak dan 40 meter mendata sebagaimana di lapangan. Kemudian yang ketiga, setiap petak pula perlu dibahagi lagi pada jarak 10 meter. Dan seterusnya, poin kerja inventory merekod maklumat sumber flora bermula secara menegak dari petak 1 pada jarak 10 meter di kiri dan kanan. Hai kawan-kawan, hari ini kita akan mengadakan latihan inventory di lapangan. Okey, langkah permulaan untuk kita penyediakan inventory ini adalah mengenal pasti di mana kawasan yang kita akan bermula dalam penyediaan petak. Inilah sempadan penyediaan petak kita. Yang pertama, kita menggunakan sebagai pokok sebagai penanda. Pokok yang pertama, pokok yang kedua dan pokok yang ketiga, seterusnya lah. Sempadan ini juga perlu dikenal pasti dan ditanda di dalam peta komuniti kita melalui penggunaan GPS. Untuk petak pertamanya ni, kita akan melakarkan dalam bentuk empat segi bujur dalam jarak menegak 100 meter dan melintang 40 meter. Okey, sebagai demonstrasi penyediaan petak di poin yang pertama tersebut, kita perlulah menanda dengan memacakkan pancang, atau sekiranya ada pokok yang benar-benar terletak di atas sempadan, kita boleh tandakan dengan tip berwarna merah putih. Jadi ini sebagai contoh, oleh kerana tidak ada pokok, jadi saya menggunakan pancang. Tidak semestinya kayu, mungkin apa-apa bahan material yang sesuai untuk dijadikan pancang. Tujuannya supaya kita boleh nampak dalam jarak yang jauh sempadan yang telah kita tetapkan. Dan tujuan tip ni adalah untuk menunjukkan lebih jelas lagi sempadan tersebut. Ini adalah pita ukur yang akan kita gunakan dalam penyediaan petak inventory. Kalau apa yang saya pegang ni, pita ukur ini berukuran 100 meter. Walau bagaimanapun ada yang kurang daripada 100 meter. Jadi saya akan tandakan bermula dari sempadan poin pertama ini dan akan tarik pita sejauh 100 meter menegak. Sekarang kita akan mulakan menarik pita ukur ini dalam jarak 100 meter, dan sehingga sampai jarak 100 meter saya akan menandakan tempat di mana jarak 100 meter tersebut. Sekarang saya akan menunjukkan pula ukuran jarak daripada poin pertama secara melintang dalam jarak 40 meter. Untuk memudahkan kerja-kerja inventory, kita telah membahagikan petak besar yang berkeluasan 100 kali 40 meter kepada petak-petak kecil berukuran 10 meter kali 100 meter dan seterusnya 10 meter kali 100 meter. Sebanyak 4 petak kecil. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan kerja-kerja inventory di lapangan, kerana kebiasaannya di lapangan jarak penglihatan kita agak terhad. Kita boleh juga meletakkan tip atau tali di sepanjang sempadan tersebut, ataupun kita sekadar merintis kalau ada tumbuh-tumbuhan ataupun semak-semak yang menghalang penglihatan kita antara satu poin dengan satu poin.
Tetapi kalau kita merintis pula, pastikan kawasan yang kita rintis itu tidak memusnahkan pokok-pokok yang mempunyai kepentingan tertentu. Itu yang kita kena ambil kira apabila kita melakukan kerja-kerja merintis. Kalau tidak ada halangan, kita tidak perlu meletak tali ataupun merentang tali ataupun meletak tip di sepanjang sempadan di antara satu poin dengan satu poin. Sekarang saya akan memulakan kerja-kerja inventory dengan cara berjalan dalam jarak 100 meter menegak. Saya akan melihat di kanan dan di kiri saya sambil merekod segala pokok-pokok yang ada. Di sebelah kiri saya telah ada satu pokok yang kita akan tandakan sebagai pokok pertama. Samping itu, kita perlu mengukur lilit pokok tersebut dan kemudian direkodkan dalam borang inventory yang kita sediakan. Bagaimana kita ingin mengukur lilit sesuatu pokok? Kebiasaannya kita mengambil pada paras dada orang yang mengukur tersebut. Saya berharap dengan adanya latihan inventory di lapangan ini dapat membantu komuniti untuk melakukan kerja-kerja inventory di kawasan masing-masing.